Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita sudah tiba waktu untuk satu lagi ruang majlis ilmu yang saya rasa anda tak boleh miss malam ni punya lecture, sebab ini adalah satu topik yang praktikal. Praktikal maksudnya hari-hari kita buat. Cuma malam ni kita nak tingkatkan ilmu kita supaya kita boleh faham bila kita berdepan dengan makanan atau minuman. Boleh? Supaya kita tak jadi jahil benda-benda yang kadang-kadang topik pada malam ni pun kalau dengar apa saya tulis kat situ, gula yang terselindung. Jangan ada dusta di antara kita. Sebab apa? Ramai kat luar sana, terutama sekali industri pemakanan, industri yang gergasi besar-besar yang sudah pandai mendustai kita sebenarnya. Sebab tu saya kata jangan mendustai di antara kita. Kita sama kita pun kadang-kadang bila you jumpa doktor, you kata saya tak makan banyak gula doktor. Bukan salah you, dan bukan salah doktor tak sempat nak tanya macam-macam. Gula dalam pemakanan dan minuman kita lebih kurang macam tu lah. Kalau you pandai baca di belakang label pun you tak larat nak ikut. Pasal apa? Sampai sekarang katanya dah ada nama gula saja dah ditukar ataupun dimanipulasi sampai 165 nama. Ni ada kajian orang yang inilah, saintis-saintis, doktor-doktor yang gila-gila ni, dia pergi cari sampai ke akar umbi apa nama lagi kau pakai. Contoh, kalau nak ikut-ikut malam ni, lebih baik you guna perkataan sugar je, lebih senang. Sebab terlalu ramai yang tak mau pakai perkataan sugar, sebab kononnya nama sugar tu jahat, tak elok. Tapi yang dia orang pakai nama, nanti saya bagi contoh-contoh. Saya pun tak larat 100 lebih. Mungkin saya bagi dalam 10, boleh? Okey. Tapi lepas pada tu, you ingat dah siap semua dah. Dusta tu dah cukup. Kita tak boleh layan pun. Kita pun dah kena tipu setiap hari pun kita tak sedar juga kan. Ada lagi 2,000 nama orang panggil brand name. Tahu tak? Maksud saya macam ni, kalau saya kata xylitol, mana ada orang kampung tahu xylitol lah, zitritol lah. Okey, ada yang boleh pakai lagi, ada yang tak boleh pakai dah kan. So yang tu pun kita dah hilang haluan dah kan. Tapi ada lagi 2,000 lagi nama yang dia orang pakai nama branding. Tak nama branding ni maksudnya dia tak sebut gula langsung, dia tak sebut zitritol, dia tak sebut aspartame dan sebagainya, dia sebut nama lain lagi. Jadi kadang-kadang kita kena pandai-pandai lah. Mulai malam ni kita belajar sesuatu. Baik, sebelum kita sambung, saya nak bagi pengetahuan dasar dahulu, boleh? Sebab tu siapa yang masuk awal dia untung, sebab saya selalu bagi base understanding. Contohnya ini adalah lebih kurang 30 sudu kecil. Kalau saya ambil satu ni, okey, ni saya dah minta dia orang tolong masukkan kepada saya 30 ni. Saya nak you faham ni dulu. Ni dipanggil 1 teaspoon. Teaspoon ya. Okey, kalau yang ni dipanggil tablespoon. Besar ni. Ini ada 2 teaspoon, boleh masuk dalam 1 tablespoon. Sebenarnya tak boleh 2 pun. 1,5 baru tak tumpah dalam sudu besar ni. Tapi malam ni saya semua nak refer kalau boleh sudu teh supaya senang saya tunjuk macam ni. Faham? Okey, ingat ni 1 sudu teh. 1 sudu teh ni lebih kurang 4 gram. 4 gram. Ingat? 1 sudu teh penuh macam ni lebih kurang 4 gram. 4 gram ni, okey, you kena ingat. Okey, tak usah kira kalori dan sebagainya. Kita tengok dia punya allowance mengikut kita punya 1 sudu teh macam tu. Okey. Baik. Kalau kalori pun tak adalah sampai beratusan. Yang penting ialah kita duk minum seharian tu dan makan seharian tu. Saya ulang, makan dan minum, dan kita yang masuk yang nampak dengan gula pasir atau tak gula pasir, sehari kita makan lebih kurang, ataupun mereka yang disiplin, saya ulang, yang disiplin ambil banyak ni sehari. Kalau semua yang kita makan tu di-convert jadi gula, berarti gula yang kita nampak dengan mata kasar ni itu lebih kurang katakan biasa-biasa dulu-dululah. Kopi kita masukkan 2 kan. Kalau teh pun kita masukkan 2 sudu teh. Contoh, biasa kan orang minum macam tu kan. Itu teh tak ada susu pun. Okey. So okey, settle. Tetapi
Makanan-makanan lain tu nasi, kan kita punya roti, kita punya biskut lah. Lepas tu yang cerita orang Kelantan tadi, satu kuih tu katakan akok ataupun satu kuih lapis, orang Malaysia semua ni yang berlapis-lapis warni tu kan lebih kurang 120-150 kalori kan. Kalau yang kuih talam, kuih seri muka, patutlah muka berseri-seri kan. Saya cukup suka yang ada hijau tu dengan pulut. Kalau yang buat best tu, you rasa satu ketul cukup tak untuk you? So kita bagi contoh lagi. Bagel, tahu bagel tak? Bagel ni macam mana nak sebut, orang Melayu, bukan makanan orang Melayu ni. Dia makanan Mak Saleh, selalunya pada US. Dia macam donat tapi dia kecil tengah. Orang sana dia roti dia jenis macam tu. Ada macam-macam jenis lah. Ada yang ada kismis, ada yang ada koko kan, ada yang ada coklat semua tu. Okey, saya nak beritahu satu bagel yang bulat tu, okey, tak ada apa-apa kita letak lagi tengah. Cuma bagel tu saja, roti bulat tu saja kan. Roti bagel tu tetap cube gula yang kita pergi hotel 5 star tu, ambil dia punya pengapit dia 1, 2. Lebih kurang 2 yang agak sederhana saiz tu, 1 sudu teh ni. Okey. Right. Saya nak bagi tahu bagel tu ada 11 cube kalau digantikan jadi gula semua. Faham? Okay, so you rasa you makan bagel, tapi bagel tu kan roti. Roti kan dibuat daripada tepung. Tepung kan dibuat daripada karbohidrat. Dan karbohidrat kan asal-usulnya juga boleh convert jadi gula. Bagel. Muffin, tahu muffin? Okay, muffin, kalau you ambil yang sederhana saiz yang dijual di bakery tu, sama ada dalam bentuk you suka apa, you suka orange ke, lemon ke, you suka selalunya coklat lah, koko lah kan. Okey, lepas tu ada sikit kismis kat atas 2 tu. Okey, you koyak dia punya kertas kat luar tu, you makan, you habiskan cun 10 cube sugar tu. Okey, so lebih kurang berapa sudu ni? Lebih kurang 5 atau 6 sudu ni. Okey, ni. Jadi ambil 5 lah, ambil yang bawah supaya you happy sikit malam ni kan. White rice, apa tu? Nasi putih yang melepak, lagi cerah, you kata lagi bersih, lagi baik, lagi buruk dia punya konten gula dia. So saya nak tunjuk kat you, ada 20 cube dalam satu pinggan nasi putih. 20 cube persamaannya dengan gula. Tahu cube tu? Okey, jadi kalau cube tu senang kata 2 cube satu ni lah, 1 sudu teh ni. So kalau 1 sudu teh ni berarti ada 10 sudu teh ni lah, 10 ni gula di dalam nasi putih tu. Saya bagi lagi strawberry. Kita ambil contoh 1 biji strawberry. Nasib baik strawberry tu best. Fruit is different, fruit punya sugar is different. Saya ulang malam ni supaya you tak takut dengan buah-buahan. Makanlah kamu buah-buahan yang berwarna-warni, no problem. Dalam Quran pun selalu disebut buah-buahan untuk kita makan. Walaupun kita dibenarkan makan, janganlah terlalu banyak sangat sampai lupa diri pula. Sebab apa? Dia pun ada sikit sebanyak, orang panggil fructose. Walaupun sehat, tapi apa benda pun kalau baik, terlalu lebih pun bahaya. Tapi yang pentingnya ialah 1 atau 2 saiz strawberry tu cuma lebih kurang 2 sudu ni saja. Kalau di interpretasinya ataupun kita translate kepada gula, kita persamakan dengan gula, lebih kurang 1-1,5. Tengok saiz strawberry tu, average saiz lebih kurang 1 strawberry, you makan lebih kurang 1,5 orang panggil gula. Tapi nasib baik you makan buah dengan dia punya serat dan sebagainya, dia sehat. Gula, tapi gula sehat. Kan ada gula sehat dan gula yang refine. Contoh, kalau saya bagi potato yang digoreng, french fries, dengar? Walaupun dia tidak manis, kalau dia tak masuk garam, tak masuk gula, tak rasa apa langsung kan, betul tak? Selalunya kena masuk garam juga. Tapi katakan french fries yang fresh keluar daripada dengan minyak pun, you tak hitung juga, gulanya saja ada lebih kurang 19 cube untuk satu bowl. Lebih kurang 9 sudu teh gula. Jadi you tak nampak macam banyak gula kan? Mana ada nampak gula kat french fries? Jadi ini yang saya maksudkan, anak-anak cucu kita yang kita lebih risau. Saya rasa kita tak habis kot kalau satu kelongsong besar tu. Tu tak kira minuman lagi, tu baru makanan. Ada lagi saya nak bagi Nutella pula. Banyak kali saya sebut Nutella ni.
dan advertising company ataupun gergasi-gergasi yang buat seperti tak malu saya sebut Nestle, Kraft, ada lagi Heinz, pernah dengar? Ni company-company yang buat secara besar-besaran yang jualannya $1 trillion. Okey, kalau you tengok Nutella, satu serving lebih kurang 1 tablespoon. Satu kali you cedok dengan ni tablespoon ni yang besar, ini yang kecil kan, nampak ni, you cedok ni satu Nutella, you sapu pula atas roti putih, roti yang refine karbohidrat, tak kira lah you bakar ke tak bakar. Okey, dia bersamaan dengan 3 sudu teh ni gula dah masuk dalam badan anak cucu you. Okey, tetapi you buat satu sudu ni je ke you sapu? Saya nak tanya you, sapu, kalau you tengok sendiri berapa kali dia sapu dan berapa kali dia cedok tu, dan berapa kali dia tak bubuh atas roti tapi dia jilat. Sambil dia jilat, cuba tengok gigi dia. Kita cerita bukanlah gigi kita cantik, kita pun saya lah kan, kadang-kadang kita fikir balik, inilah antara akibatnya. Contoh kalau Nutella tu dibagi setiap pagi sebab terkenal sebagai healthy breakfast kononnya, kan penipu besar tu. Dalam tu kan ada 3 sudu teh gula, dan you ambil 2 kali berarti 6 sudu teh gula. Bila 6 sudu teh gula, maksimum 8 untuk kanak-kanak untuk seharian gula yang dibenarkan. Saya ulang lagi sekali, manusia secara amnya, dan kita fokus pada kanak-kanak, atas pada 8 sudu teh ni sehari punya gula masuk dalam badan, berarti nampak dengan tak nampak campur, dia dah mula merosakkan terutama sekali gigi. Kalau termasuk lagi saya bagi sikit peringatan, bukan you tak tahu, dia boleh sampai ke jantung untuk orang dewasa, untuk blood pressure, lepas tu untuk brain. Sebab tu ramai budak-budak yang ada ADD. Tahu tak ADD? Attention Deficit Disorder, yang tak boleh duduk diam, yang orang kata apa, resah gelisah, semua tu sebab gula terlalu tinggi dalam badan yang tak sedar. Sebab tu dia suka jilat Nutella, Kenapa dia suka jilat? Sebab dalam tu ada gula. Gula kan dia lebih kuat daripada nikotin, lebih kuat daripada morfin, dia punya gian tu. Sebab dia ada dipanggil, sedapnya ada point, dia panggil bliss point. Pandainya formulator, orang yang buat formula-formula makanan, kononnya makanan sehat ni, dia tahu kanak-kanak, dia tahu orang-orang yang makan ni sampai banyak mana secukupnya gula, ngam-ngam cantik, cun, orang akan datang balik. Kalau terlalu lebih, orang rasa terlalu manis dan sampai orang meluat pun. So, semua makanan you tengok kat supermarket yang kononnya sedap-sedap sangat tu, semua ada bliss point. Bliss point tu macam mana dia naikkan secukupnya dengan gula. Nama je tak tulis kadang-kadang sugar. Baik, so kita habis dengan ada sikit lagi masalah seperti kulit kita akan rosak, orang yang senang kena acne. Kalau you tengok budak-budak muda rajin sampai gunung berapi tu menyala-nyala. Okey, sampai kecil-kecil dah ada jeragat semua. Muda-muda lagi period pun dah berterabur, ada PCOS pula, tahu? Polycystic Ovarian Cyst. Yang budak-budak perempuan yang naik tumbuh misai, tumbuh bulu roma, dah mula suara tukar. Kan saya cerita tu, ovary dia dah tak normal lagi dah. Ni semua masalah gula berlebihan. Lagi bakteria sampai mulut berbau, sampai orang tak boleh dekat. Sakit, pernah dengar tak? Rajin you salahkan kasut saja. Betul, dulu saya pun banyak salahkan kasut. What is it yang benjol-benjol tu? Banian. Joint pain, selalunya kita salahkan cuma ambil barang berat, pernah buat sport dulu. Fikir balik rupanya makanan. Sebelum tu mata boleh rosak, malam kencing kerap, boroi dah perut. Walau baru primary school dah boroi, macam mana ni? Jangan main. Lepas tu saraf-saraf lah. Okay. Baik, you pernah dengar tak brand nama Campbell? Pernah dengar kan? Tin yang ada sup-sup kan, mushroom soup lah. Kadang-kadang you dengar-dengar dia tulis zaman moden sekarang ni, mentang-mentang tak ada kontrol sangat, dia selalu advertisementnya kat kotak dia ataupun dalam dia punya paket-paket tu healthy request. Healthy, jadi bila kita tengok kotak tu, dia dah tulis healthy request.
Berarti patutnya makan jadi healthy lah. Bubuh pula gambar yang vegetable. Dia scoop vegetable keluar tu nampak fresh, mix veggie pula lagi, warna-warni. Jadi kita punya otak bila tengok kat depan pula kan, dia tahu kat mana placement dia sama paras dengan mata. Semua tu dia dah baca, dah study perangai manusia ni. Baik. So saya contohkan nama seperti dia tulis kat situ tapioca starch. You bila dengar pula tapioca starch, mana you rasa mana ada gula dalam tu kan? So you pun makan lagi. Dia kata organic pula. Lepas tu contoh milk pun, yang selalu saya recommend ganti daripada susu binatang tu, kita nak pergi belilah soya milk lah, nak beli almond milk lah kan, barley milk, all the good rice milk semua tu, rupa-rupanya kalau dia kata low fat, lagi you kena hati-hati. Bila dia ganti dengan low fat, maksudnya dia keluarkan lemak. Nak bagi sedap, dia nak kena masuk apa? Masuk gula lah kak, betul tak? Jadi bila dia masuk gula tu, kita tak sedar pun. Tengok ni, satu kali kita makan susu yang kat kedai tu, kotak-kotak semua tu, barulah saya tahu. Patutnya saya bagi warning kepada kita semua dulu, iaitu satu cup susu daripada kotak di supermarket tu ada 13 gram sugar. 13 gram tu lebih kurang katakan 4 sudu lah. Berarti satu cup susu yang kita ambil daripada supermarket, katanya sihat pun kena hati-hati. Kalau dia kata kat situ natural flavor pula ada kat dalam tu. Natural flavor tu pun kalau salah-salah bulan, dia selindung dalamnya ada gula juga. Okay. Salad dressing, saya ada kelemahan kat sini, tetapi nasib baik dia cuma 1 gram je sugar. Ada juga salad dressing yang you kata French vinegar lah kan, ada yang kononnya zero sugar dan sebagainya tu, tak ada tulis apa-apa tu. Confirm kalau American atau Canada atau Japan atau Korea, semua wajib letak chop. Dia salah tafsir atau salah declare, dia akan ditangkap. Jadi kat sana dia orang tak berani main. Dia kena tulis betul-betul berapa gram sugar. Sebab tu dia kena cari bahasa lain. Contoh bahasa satu lagi, dia gunakan seperti maltodextrin. Okey, maltodextrin ni kita tahulah sugar kan. Kadang-kadang dia tulis kat situ brown sugar. You pun bila dengar brown sugar, you rasa macam normal. Tapi brown ke white sugar hampir sama aja. Kecuali kalau dia orang pakai stevia. Okey, betul. Licorice ataupun lakanto, monk fruit tu, ataupun macam saya pakai aringa untuk royal coffee, ataupun kita pakai termasuk apa lagi? Satu lagi tu zitritol. Okey, zitritol ni walaupun dia orang panggil dah diproses, tapi dia boleh diterima pakai lagi. Kalau dia bubuk aspartam semua, tak ada siapa berani letak lah dalam label tu, sebab orang akan saman dia orang. Aspartam semua tu dah tak boleh sekarang. Okey, tapi kalau dia kata caramel color, kadang-kadang dia berani letak high fructose corn syrup. Yang tu memang ramai dan banyak produk-produk ada high fructose corn syrup. Kalau you tengok yogurt, kalau you tak mau dengar cakap juga, sebab saya kata yogurt yang ada sugar memang tak boleh sangat-sangat. Tapi kalau dia tak tulis langsung sugar pun kat situ, cuba you perhati betul-betul dalam yogurt tu. Jarang-jarang kalau you tak ambil betul-betul organik dan Greek yogurt, yang lain semua ada minimumnya 12 gram sugar. 12 gram berarti bagi 4. Jadi berapa? Cepat. Kalau bagi 4, jadi 3 sudu teh gula bersamaannya ada dalam tu. Kalau tidak, dia tak sedap langsung. Dia tak dapat, saya panggil apa tadi? Bliss point. Nak bagi orang ke tagih. Okey. Kadang-kadang you tengok kat situ ada coconut sugar, is okay. Macam nira tu. Kalau organic, coconut sugar, not a problem. Ada pula minuman yang dia kata macam sports drink selalu memberi masalah. Ramai orang tak peduli tentang contoh Gatorade. Pernah dengar Gatorade? Pernah dengar yang satu lagi Chop Monster? Oh, dia keluarkan berbilion-bilion duit dia. Mestilah dia nak kampui balik duit dia, nak dapat balik kan. Mestilah dia nak jual macam Red Bull dan sebagainya tu. Mestilah dia orang sampai boleh sponsor Formula 1. Mana you rasa orang boleh gila kat dia orang tu punya minuman? Sebab kalau nak ikut gula, dalamnya memang tak boleh pakai langsung. Monster tu dia tak tulis gula langsung. Dia tulis kat situ sucralose. Rupanya sucralose tu ialah pengganti gula. Lagi dahsyat. Lepas tu dalamnya ada
paling kurang pun ada 25 gram hingga 37. Ada satu lagi, tengok saiz dia punya container tu, can dia tu sampai 55 gram. 14 sudu ni untuk you minum satu can tu. Tu saya tak cerita dia punya kesan sampingan sampai kena heart attack, kena stroke, kena high blood, kena diabetes lagi kan. Okey, dalam beef teriyaki pun, beef frozen food ni, oi, takutlah dengar. Dan dia punya company pula nama Healthy Choice. Dia punya brand tu nama Healthy Choice. Dia benar pula Healthy Choice. Jadi bila kita baca, dalam tu ada caramel color. Lepas tu ada brown sugar. Lepas tu ada pineapple sugar concentrate. Jadi bila you dengar pineapple juice concentrate, you pun rasa pineapple very healthy mah, betul tak? Tetapi sebenarnya you jangan nak kena tipu lagi sekali. Sebab apa? Sebab pineapple juice termasuk kalau yang masuk dalam makanan. Tapi kalau dia jual dalam kotak orange ke pineapple ke apa-apa berry yang bukan organik, you tak kena kilang dia dan dia tipu-tipu tulisan yang you tak pernah dengar, you tahulah dalam tu ada gula sebenarnya. So pineapple juice tadi tu cuma sebagai panggilan saja, tapi dalam tu penuh dengan gula. Maka dengan itu saya ucapkan terima kasih lagi sekali. Salam untuk semua. Semoga hidup anda bahagia di dunia, akhirat kita ke syurga bersama, boleh? Dan kita nak juga kita belajar setiap hari yang Tuhan bagi lagi pernafasan ni, kita kena let go and feel good all the time. Dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?